Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, khatib ingin berpesan kepada sidang Jumaat sekalian untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada khutbah ringkas pada hari ini. Janganlah kita disibukkan dengan handset atau apa-apa gadget sekalipun. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan digolongkan di dalam hamba-hamba Allah yang memperolehi kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk mendaki tangga masjid. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat yang kita muliakan. Masjid adalah tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat kita untuk lebih mudah fokus kepada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun persoalannya, berapa ramaikah daripada kita yang sanggup mendaki tangga masjid jika dibandingkan dengan mendaki tangga kedai dan pasaraya? Ataupun berapa ramaikah daripada kalangan kita yang sanggup mendaki masjid berbanding mendaki gunung ganang, pergi rekreasi dan sebagainya? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya perjalanan terjauh dan terhebat bagi seorang lelaki adalah perjalanan ke masjid. Ini kerana jarak jauhnya kita dengan masjid tidak diukur dengan langkah kaki, tetapi diukur dengan hati. Sejauh mana masjid dan surau pasti akan dijangkau, pasti kita akan sampai jika hati kita dekat dengan masjid. Tetapi jika masjid berada di sebelah rumah kita sekalipun, dalam keadaan hati kita jauh daripada masjid, maka tidak juga kita sampai ke masjid. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang saya bacakan pada awal khutbah tadi. Surah At-Taubah ayat yang ke-18 yang membawa maksud hanya senya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk sama-sama hadir solat fardu secara berjemaah di masjid.
Kerana itu merupakan tanggungjawab kita terutamanya sebagai seorang lelaki. Inilah yang dijelaskan oleh banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan supaya menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid. Bahkan orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid akan mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid." Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan solat yang telah difardukan oleh Allah, maka kedua-dua langkah kakinya itu salah satunya menghapuskan dosa dan yang lain mengangkat darjat. Hadis riwayat Muslim. Adakah kita tidak mahu langkah-langkah kita ke masjid menghilangkan satu dosa dan meningkatkan satu darjat setiap kali kita melangkah ke masjid? Maka alangkah ruginya kita. Walaupun kita naik kenderaan sekalipun, fadilat ini tetap kita akan perolehi. Persoalannya, adakah kita akan hadir ke masjid dengan keadaan badan kita yang sehat, boleh melangkah dengan baik ke masjid, atau dikurniakan kenderaan oleh Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita ke masjid? Adakah kita memilih untuk ke masjid atau kita memilih untuk ke tempat lain yang kurang manfaatnya apabila tibanya masa waktu azan? Betapa pentingnya menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid, sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang keras kepada mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab ini, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku bertekad supaya solat didirikan, kemudian aku akan pergi ke setiap rumah seseorang yang tidak hadir solat berjemaah, lalu akan aku perintahkan agar dibakar rumah mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitulah tegasnya kenyataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang soal solat berjemaah di masjid. Hadirin yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berazam untuk meningkatkan kehadiran kita ke masjid. Kalau sebelum ini hanya sekali sahaja seminggu solat Jumaat sebagai contoh, biarlah bermula daripada hari ini kita tingkatkan. Mulakan mungkin dengan solat isyak secara berjemaah. Maintain solat isyak secara berjemaah. Kemudian tambah maghrib dan isyak secara berjemaah. Kemudian tambah lagi selepas satu fasa masa, tambah lagi zuhur, maghrib dan isyak. Kemudian tambah lagi zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan akhirnya lengkaplah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Perkara tersebut perlu kita usahakan mujahadah, beransur-ansur, dengan keadaan kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dan kita dapat istiqamah dalam perkara tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah
innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waktu solat sekarang semakin awal. Jadi pandai-pandailah kita berusaha untuk datang lebih awal ke masjid. Sebagai contohnya solat Jumaat ini, jika kita datang ke masjid, khutbah pertama sudah habis, maka banyaklah pahala yang kita rugi. Atau kita datang ke masjid, khutbah, dua-dua khutbah telah tamat, maka lagilah banyak pahala yang kita rugi. Kenapakah kita memilih untuk rugi? Sedangkan pahala ini adalah ibarat mata wang yang kita tidak nampak saja. Itu saja masalah dia. Kita tidak nampak mata wang tersebut. Tapi pahala ini adalah mata wang yang diperdagangkan di negeri akhirat, di padang mahsyar. Maka kalau banyak pahala kita, insya-Allah selamatlah kita dan akan masuklah kita dalam golongan penghuni-penghuni syurga. Dan jika tidak banyak bekalan kita, na'udzubillah, maka susahlah kita apabila memasuki alam barzah nanti. Maka kita usahakan diri kita, perbanyakkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang sangat banyak ini ya Allah. Dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tak kira yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, anak isteri kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami semua, kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kami. Jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur kepadamu dan sentiasa mudah untuk mengikut perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma dfa' 'annal bala' wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم دمر كفرة والمشركين وأهل أعداءك أعداء الدين اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة